Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif al-marhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati fa kaifa la takunu tahta amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama anjuran Masjid Al-Ikhlas section 13 Shah Alam, menggunakan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala. Nuskhah terjemahan yang ada di tangan sebahagian daripada tuan-tuan, kita sampai ke muka surat 115 ya. Di bawah sekali itu, iaitu syurga di bawah telapak kaki ibu. Mengapa tidak boleh berada di bawah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang masih lagi di dalam rangka memperbetulkan salah faham sebahagian umat Islam yang menolak keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, bersandarkan kepada firman Allah, qul innama ana basyarun mithlukum, katakanlah aku itu adalah manusia seperti kamu. Jadi Nabi SAW manusia seperti kita. Jadi tidak ada keistimewaan yang diceritakan Nabi SAW boleh begini, Nabi SAW boleh begitu. Tak ada. Nabi manusia seperti kita. Jadi ini adalah salah faham ya. Nabi SAW manusia seperti kita, maknanya basyariyah. Dari segi kemanusiaan itu, ya, Nabi SAW seperti kita. Nabi SAW makan, minum, lapar, mengantuk, tidur, penat, sakit, dan satu masa baginda wafat, meninggal dunia seperti kita. Bukan baginda SAW malaikat yang tidak makan dan minum, yang tidak berkahwin, bukan. Dan apatah lagi bukan Nabi SAW itu Tuhan, tidak. Nabi SAW itu makhluk, abduhu wa rasuluh. Nabi SAW adalah hambanya, hamba Allah dan juga utusannya. Tetapi tidak berarti Nabi SAW tidak ada keistimewaan ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya.
diberi wahyu kepada saya. Siapa antara kita yang diberi wahyu kepada kita? Tak ada. Yang diberi wahyu hanya para nabi, para rasul. Dan jelas dalam Al-Quran sendiri Allah memberitahu bahawa Allah lebihkan sebahagian rasul berbanding dengan rasul yang lain. Rasul tu dah lebih, dah berbanding dengan manusia, kerana rasul dapat wahyu, manusia biasa tak dapat wahyu. Sesama rasul itu pun Allah lebihkan sebahagian rasul dengan keistimewaan tertentu, walaupun sama-sama rasul berbanding dengan rasul yang lain. Jadi ada satu syair yang sangat baik menerangkan bagaimana Nabi SAW manusia seperti kita daripada sudut kemanusiaan, tapi tidak seperti kita daripada sudut keistimewaan. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad adalah manusia tapi bukan macam manusia lain. Macam mana pula manusia bukan macam manusia? Patut manusia samalah macam manusia. Lalu diberi perbandingan, bahkan baginda itu umpama batu yakut, dia kalangan batu-batu. Dia batu sama batu, tapi kan batu ini lebih bernilai daripada batu yang satu lagi. Batu yakut, batu delima dan sebagainya kan harganya mahal. Tapi kalau batu kerikil itu kan tak ada harga sangat. Kot selori mahal lah. Kalau serat sebutir 2 butir apa harganya. Tapi kalau batu delima, batu zamrud, batu itu ini kan sebutir itu pun sudah nilainya mahal. Jadi memang Nabi SAW manusia, dari sudut basyariahnya dia samalah seperti kita manusia juga, tetapi daripada sudut keistimewaan tidak sama. Wa minal khasa'isin nabawiyyati allati jara fiha al-bahsu baina ahli al-ilmi ma jaa min anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqta'u ardal jannata wa qad dzakara hadhihi al-khususiyyata al-Hafiz as-Suyuti wal-Qastalani waz-Zarqani fi syarhihi 'ala al-mawahib al-laduniyah wa ma'lum anna hadha al-iqta'a la yakunu illa liman yastahiquhu min ahli tauhid wa biidznillah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan kenabian yang menjadi polemik perbincangan di kalangan para ulama adalah keterangan yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda membahagi-bahagikan tanah syurga. Nabi yang bahagikan, ini tanah syurga ni untuk siapa, tanah syurga ni untuk siapa. Jadi ada orang keberatan nak menerima. Kenapa pula Nabi yang bagi? Kan syurga itu milik Allah. Yalah, segala-galanya milik Allah. Tapi tidak menghadang bahawa Allah Ta'ala mengizinkan seseorang itu dari segi asbabnya memberikan apa yang Allah beri itu kepada orang lain. Macam di dunia sekarang lah, segala-galanya dalam dunia ini milik Allah. Tapi orang ni yang jadi asbab bagi duit kepada orang ni, orang ni yang bagi asbab bagi tanah kepada orang ni, orang ni jadi asbab bagi projek kepada syarikat ini. Hakikatnya milik Allah semua. Yang gerakkan itu adalah Allah semua. Disebut oleh Al-Hafiz As-Suyuti dan Imam Qastalani telah menyebutkan keistimewaan ini dalam kitab yang menjadi syarah terhadap kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Sudah maklum kalau pemberian bahagian ini tentulah hanya untuk mereka yang berhak dari kalangan orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna Nabi SAW boleh bagi tanah syurga ni kepada orang kafir, musyrik, bukan. Tetap juga kepada orang mukmin, orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya Nabi SAW buat sesuatu independen daripada ketentuan Allah, tidak. Masih lagi ta'alluq dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imma min tariqil wahyi awil ilhami awil tafwidhi min Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad asyara ila dhalika sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama ana qasimun
wallahu yu'ti. Jadi macam mana Nabi SAW boleh bagi tanah syurga ni untuk orang ini, untuk orang yang satu lagi, itu macam mana? Jadi dijawab di sini sama ada dengan jalan wahyu ataupun ilham, ataupun dengan Allah Ta'ala memberikan hak itu kepada Nabi SAW. Dan ini telah diisyaratkan oleh hadis baginda SAW sendiri, bila mana Nabi SAW bersabda, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hanya saja saya ini tukang bagi, tapi Allah lah yang sebenarnya memberi. Bukan milik saya asal, tidak, milik Allah syurga itu. Tapi saya diberi oleh Allah Ta'ala satu keistimewaan membahagi-bahagikan. Kalau kita bayangkanlah ya, dalam urusan dunia ni, kadang-kadang tu masa dekat-dekat nak pilihan raya lah, ada orang bagi kita hadiah ni, hadiah tu, bagi duit, bagi barang ya. Yang tukang bagi itu bukan milik dia, mungkin parti yang bagi ya, tapi dia tukang bagi. Sumbangan itu sebenarnya bukan daripada dia. Ataupun nisbah misalnya, dekat-dekat nak satu perayaan, misalnya datang wakil dari istana bagi hadiah kepada ahli Korea. Yang tukang bagi itu, dia tukang bagilah, bukan milik dia, milik istana. Tapi dia qasimun, tukang membagi, yang mengurniakan itu sebenarnya istana. Untuk kita faham konsep bahagi dan memberi ini, bukan nak samakan Allah dengan istana atau Allah dengan parti, bukan. Supaya kita faham konsep beza antara qasim yang membahagi dan juga mu'ti yang memberi. Wa idza sahha at-ta'bir bi anna al-jannata tahta aqdamil ummahati fa kaifa la yasihhu at-ta'bir bi anna al-jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam bal tahta qadamihi wal makna wahid. Apabila sahih ibarat yang mengatakan bahawa syurga itu berada di bawah telapak kaki para ibu, ini tak bolehlah faham secara literal. Jenuh lah masing-masing pakat balik intai tapak kaki mak. Mana syurga tak nampak pun ya. Nampak kulit menggelupah ada lagi, kena-kena nampak kuku cekam pun ada lagi ya. Tak nampak syurga pun, teruk sangatlah kalau faham literal macam itu. Berarti pentingnya redha ibu itu membawa kepada ridha Allah, dan ridha Allah itulah yang menyebabkan kita masuk dalam syurga. Jadi ditakbirkan bahawa syurga itu di bawah telapak kaki para ibu. Jadi kalau kita boleh terima ibarat yang sedemikian, kenapa tidak betul kalau kita katakan bahawa syurga itu berada di bawah urusan Nabi SAW yang nanti akan bahagi-bahagikan. Bahkan kalau kita katakan syurga itu berada di bawah tapak kaki Nabi, makna seorang itu dapat syurga bergantung kepada ridha Nabi SAW, dan ridha Nabi SAW itu bergantung kepada ittiba'us sunnah, ikut kepada ajaran Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut kepada saya. Natijahnya yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Allah kasih kepada kita, masuk syurga ya. Maka tak salahlah kalau kita kata syurga itu di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan secara literal. Makna sama sahaja. Wa ma'rufun inda adna tulabil ilmi ma'rifatan bahwa ta'birun majaziyul maqsudi minhu anna al-wusul ila al-jannati huwa min tariqi birril walidaini wa khidmatihima wa khususan al-um, wa huwa bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ta'atihi wa mahabbatihi wa muwalatihi. Dan ma'ruf maknanya sedia maklumlah di kalangan penuntut ilmu yang paling common lah, penuntut ilmu yang paling corak lah, bukan best student pun ya. Tak perlu best student lah untuk faham ni. Dia dapat dalam kelas tu, dia nombor last sekali pun dia faham bahawa mengatakan syurga di bawah telapak kaki ibu itu adalah majazi, metaphorical, bukan hakiki, bukan actual syurga tu ada bawah telapak kaki ibu, bukan. Nak tunggu top student dulu ke baru faham? Tak perlu.
Yang paling corot dalam kelas pun, yang paling lembab dalam kelas pun, dia fahamlah kalau kata syurga bawah tapak kaki ibu tu berarti secara metaforikal. Apa maksudnya? Iaitu bahawa sampai kepada syurga itu adalah dengan jalan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dengan jalan berkhidmat kepada kedua ibu bapa, lebih-lebih lagi kepada ibu. Memang dalam hadis Nabi SAW mengulang ibu 3 kali, barulah menyebut kepada bapa. Memang dua-dua tu kena ditaati, kena dipatuhi, kena dijaga hati dan perasaan mereka. Tapi lebih-lebih lagi ibu. Dan bapa pun tak boleh komplain lah. Sebab datangnya manusia atas dunia ni, kalau melalui bapa atas jalan lazat, seronok, sedap. Tapi kalau ibu atas jalan sakit, kan 9 bulan lagi bawa, lepas tu masa bersalin juga sakit. Jadi layaklah maknanya bapa tak boleh komplain lah. Kenapa ibu dapat lebih, itu tak boleh komplain, ridha sajalah. Itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada kaum wanita dalam posisi mereka sebagai ibu. Jadi itulah dikatakan syurga di bawah telapak kaki ibu. Mana buat baik pada ibu, khidmat kepada ibu, hormat kepada ibu, jaga hati ibu dan sebagainya. Dan kata-kata ini nisbah kepada Nabi SAW. Bila kita kata syurga di bawah telapak kaki Nabi, berarti taat kepada Nabi, kasih kepada Nabi, menolong kepada ajaran Nabi. Itulah menjadi jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadzal khususiyyati amsalun kasiratun tashhadu amsalun kathiratun tashhadu lisihhatiha sanazkuru ahammaha. Dan untuk keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh yang banyak yang menyaksikan kebenarannya, kami akan sebut yang penting-penting. Maknanya kalau nak sebut semua jadi panjang. Tak apalah, kami sebut yang penting-penting. Iaitu yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yadmanul jannata. Nabi SAW baginda boleh menjamin syurga bagi seseorang. Wa ya'ti fi makna iqta'i ardil jannati dhamanatun Nabi SAW al-jannati li ba'dihim. Telah datang pada menerangkan, akan datang pada menerangkan makna membahagikan tanah syurga ni adalah jaminan yang diberi oleh Nabi SAW syurga kepada sebahagian umat. Tak semualah. Macam kita ni, memang kita harap masuk syurga, tapi ada jaminan ke? Tak adalah jaminan. Haraplah, sebab kalau tak masuk syurga, nayalah kita. Tempat satu lagi tu neraka. Kau ada syurga, neraka atau selain daripada keduanya tu, taklah bimbang sangat. Ni tak ada, dua je, syurga atau neraka. Tapi kata jamin, kita belum dapat jaminan. Tapi sebahagian daripada umat dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahadza ma hasala li ahli bai'atil aqabati. Dan inilah yang berlaku kepada orang yang bai'ah kepada Nabi SAW, iaitu bai'atul aqabah. Fa'an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala kuntu mimman hadaral aqabatal ula. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya adalah salah seorang yang participate di dalam bai'ah aqabah yang pertama. Wa fihi fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a wa la nasriqa wa la nazniya wa la naqtula auladana wa la na'tiya bi buhtanin azimin naftarihi baina aydina wa arjulina wa la na'sihi fi ma'rufin. Maka kami telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW bahawa kami tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa-apa. Ini dosa yang paling besar lah. Bahkan ini bawa kepada kufur lah, orang syirik kepada Allah. Kemudian pergi kepada menjauhi maksiat, iaitu kami tidak akan mencuri, dan kami tidak akan berzina, dan kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Kerana sedia maklum pada zaman itu, bila mereka mendapat anak perempuan khususnya,
mereka tidak suka, lalu mereka bunuh anak perempuan mereka itu hidup-hidup, kerana merasa satu benda yang aib. Kalau anak lelaki, mereka bangga kerana ini anak yang diharapkan akan turut berperang bersama dengan mereka, menaikkan nama baik kabilah. Tapi kalau anak perempuan ni dianggap kurang. Jadi ini dilarang dalam agama kita. Lalu mereka berbaiat tidak akan membunuh, dan kami tidak akan membawa sesuatu pendustaan yang kami itu mereka-reka di hadapan tangan kami dan juga kaki kami. Maknanya tidak melakukan apa-apa pendustaan, penipuan dan sebagainya. Dan kami tidak akan melanggar suruhan dan larangan Nabi SAW pada perkara yang baik. Qala, lalu Nabi SAW apabila mendengar bai'ah mereka itu, Nabi SAW memberi satu jaminan, fa'in wafaitum falakumul jannata. Kalau kamu menunaikan bai'ah kamu, tak langgar, maka bagi kamu syurga. Nah, ini satu jaminan. Syaratnya jangan langgar. Bai'ah yang dah bagi tadi jangan langgar. Wa in wasyitu min zalika syai'an fa amrukum ila Allah. In sya'a azaba wa in sya'a ghafara. Kalau kamu menipu sebahagian daripada yang tadi itu, syirik tidak boleh lah. Syirik itu Allah tidak ampunkan. Kalau mati dalam keadaan tak bertaubat daripada syirik itu Allah tidak ampunkan. Tapi yang lain daripada syirik, kamu ada langgar, misalnya bab mencuri atau bab berzina dan sebagainya, maka urusan kamu itu serah pada Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab kerana kamu melanggar bai'ah tadi. Dan sekiranya Allah kehendaki, Allah ampunkan. Tapi kalau yang tidak langgar, itu Nabi jamin syurga. Itu contoh jaminan syurga daripada Nabi SAW. Kau orang bangkang, ini dalil dia. Zakarahu Ibnu Katsir fi babi bad'i Islamil Ansar. Disebut kisah ini oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam bab permulaan Islamnya golongan Ansar. Qala rahimahullah ta'ala, wa jaa fi sahih Muslim at-tasrihu bi anna tilkal bai'ata masyrutatun bil jannati. Telah datang dalam sahih Muslim satu keterangan yang jelas, expressly mentioned, bahawa bai'ah tersebut itu disyaratkan dengan syurga. Jadi bai'ah kamu dapat syurga. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, inni minan nuqaba'il ladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bay'nahu ala alla nusyrika billahi syai'a wa la nasrika wa la nazniya wa la naqtulan nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq wa la nanhaba wa la na'siya bil jannati in fa'alna zalika. Ubadah bin Samit berkata, dalam terjemahan ini dia kata Sahih Bukhari, dalam yang Arab kata dalam Sahih Muslim, Wallahu a'lam. Tapi dalam salah satu daripada dua sahih atau kedua-duanya terdapat keterangan yang jelas bahawa bai'ah di atas diberi jaminan syurga. Ubadah bin Samit berkata, saya termasuk salah seorang pimpinan yang membai'ah Rasulullah SAW. Kami membai'ah Rasulullah SAW untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali secara yang berhak, dan tidak merompak. Kami membai'ah beliau dengan jaminan syurga jika mematuhi isi bai'ah itu. Ini dalam Sahih Muslim, tetapi ada juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Fi riwayatin annahu qala faman waffa falahul jannah. Dalam satu riwayat yang lain bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi isi bai'ah yang telah diucapkan itu, maka baginya itu adalah syurga. Wa an Qutadah radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah
fama lana bidzalika in nahnu wafaina qala al jannah. Dan dalam riwayat daripada Qutadah radhiyallahu anhu bahawa orang-orang yang bai'ah ini bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bila kami bai'ah ini apa yang kami dapat kalau kami tunaikan bai'ah kami? Lalu Nabi SAW menjawab, al jannah, yakni kamu akan mendapat syurga. Kita tak boleh lah. Jangan pula siapa undi parti kita jamin masuk syurga. Jangan. Kita bukan Nabi nak jamin-jamin orang, belum tentu undi parti masuk syurga ke masuk neraka. Ya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza fa'altum zalika falakum 'ala Allahil jannata wa 'alayhi. Daripada Abu Mas'ud, moga-moga Allah Taala meridai beliau, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melakukan yang demikian itu, maknanya kamu janjikan dalam bai'ah itu, maka tanggungan ke atas Allah memberikan kamu akan syurga, dan juga tanggungan ke atas saya, maknanya jamin daripada Allah dan daripada Rasul kamu akan dapat syurga. Wa an Aqabah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fa idza fa'altum dzalika falakum 'ala Allahil jannah wa 'alayya, sama ya seperti tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu na'layhi wa qala lahu izhab faman laqita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah fabashshirhu bil jannah. Kadang orang sensitif dengan capal Nabi SAW. Kita yang memuliakan capal, hatta logo capal pun kita ada satu perasaan yang baik. Mereka gelar kita capaliun, dan mereka merendah-rendahkanlah, sebab kita ni memuliakan capal ataupun logo capal ya. Logo capal bukan logonya, capal juga bukan kerana capalnya. Capal ya capal, pakai di kaki, mungkin kita kena najis, mungkin kita kena kotoran. Tapi yang kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa sahaja yang berkaitan dengan baginda itu mendatangkan rasa memuliakan dalam hati kita. Jadi satu hari Nabi SAW memberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dua selipar Nabi, dua capal Nabi beri, dan Nabi berkata, pergi bawa capal ni. Barang siapa yang kamu jumpai ya, di belakang daripada kawasan ini yang mana dia itu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya orang di kalangan orang beriman lah. Kamu bawa capal saya ini pergi, di belakang daripada haid ni, dinding ataupun tembok ini, yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, berarti orang beriman, maka hendaklah kau beritahu kepada dia khabar gembira bahawa dia itu akan mendapat syurga. Ini Nabi SAW wakilkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, suruh beritahu siapa yang kamu jumpa sambil bawa capal Nabi ini, dan orang tu orang beriman lah. Orang musyrik terkeluarlah, orang yang beriman, kamu beritahu kamu ni dia sudah dijaminkan syurga. Begitu. Ini keistimewaan oleh Nabi SAW lah ya. Kita tak mampulah, diri kita pun tak jamin masuk syurga, macam mana kita nak jamin orang lain pula masuk syurga? Kita cuma doa dan harap saja. Jadi jangan ditolaklah ya keistimewaan Nabi SAW ini. Bahkan ditulis di sini, suku kun lidukhulil jannati biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang orang lagi sensitif. Sukuk ni dia terjemah apa? Tiket nak masuk syurga itu di tangan Nabi. Kita atas dunia ni pun, kalau ada orang yang kita tahu dia ni orang kuat kepada orang kerajaan ke kementerian ke, kan kita bawa buat baik sama dia, supaya kalau kita masuk permohonan tender dia boleh recommend, sebab dia kenal kita, dia baik dengan kita. Ini tiket masuk syurga. Apa maksud tiket masuk syurga di tangan Nabi SAW? Jangan faham secara literal pula. Ada macam tiket bawah ke, macam tiket bas ke. Jangan faham secara literal. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudha'u lil anbiya'i manabira min nurin yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi aw qala la aqdu 'alaihi
qa'iman baina yaday rabbi makhafatan ayyab asabi ilal jannati wa makhafatan ayyub asabi ilal jannati wa tabqa ummati ba'di fa aqulu ya rab ummati ummati fayaqulu Allahu azza wa jalla ya Muhammad ma turidu an asna'a bi ummatika fa aqulu ya rab ajil hisabahum fayud'a bihim fayuhasabun faminhum man yadkhulul jannata bi rahmatihi wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati fama azalu ashfa'u hatta a'ta sikakan bi rijalin qad ba'atha bihim ila an-nari hatta inna malikan khazinan nari la yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, didirikan bagi para nabi itu mimbar daripada cahaya, yang mana mereka duduk di atas mimbar itu, dan kekallah mimbar saya itu, saya tidak duduk di atasnya. Jadi para nabi lain masing-masing duduk atas mimbar, Nabi SAW juga ada mimbar Nabi, tapi Nabi tidak duduk. Tapi Nabi SAW berdiri. Kenapa Nabi SAW tak duduk? Kerana takut bahawa Nabi SAW itu dibawa ke syurga, sedangkan umat ketinggalan di belakang. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Rabb, wahai Tuhan, ummati ummati, umat saya umat saya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu nak supaya aku lakukan dengan umatmu? Lalu Nabi SAW menjawab, ya Allah, wahai Tuhan, segerakanlah hisab, perhitungan mereka. Sebab menunggu di dunia ni pun satu penyiksaan. Orang tunggu duit KWSP pun jenuh duk cek bila nak masuk, ya. Tunggu duit KWSP je pun, ya. Lagilah tunggu nak bergerak dari akhirat ni. Lalu Nabi SAW memohon supaya disegerakan. Maka ada di kalangan mereka yang masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah, dan ada di kalangan mereka yang masuk ke dalam syurga dengan syafaatku. Yang ini Nabi SAW yang mohon masukkan orang ini dalam syurga. Walaupun mungkin orang ini di dunia dulu ada dosa dan kesalahan, tapi dengan syafaat Nabi SAW, ya, masuk syurga. Moga-moga kita semua ini tergolong daripada golongan yang mendapat syafaat Nabi SAW. Lalu saya teruslah memberi syafaat sehingga diberikan sikakan, ini kata tiket tadi, maknanya perakuan untuk beberapa lelaki yang asalnya mereka ini telah dibangkitkan untuk dihantar ke neraka, tapi dengan syafaat daripada Nabi SAW mereka itu dimasukkan ke dalam syurga. Sehingga Malik, iaitu penjaga neraka, berkata, wahai Muhammad, kamu tidak tinggalkan untuk kemurkaan Tuhanmu pada umatmu tu sedikit pun. Maknanya kamu duk pergi selamat semua, tak ada yang tersisa dengan sebab murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada manusia yang lain. Qala rahimallahu taala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'tiyul jannata. Nabi SAW mengurniakan syurga. Ini secara asbab, secara hakikat ya, syurga adalah kurniaan Allah. Jaa fi riwayatin an Jabir radhiyallahu anhu qala faqulna fa'ala ma nubayuka. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa dia berkata bahawa kami SAW bertanya pada Nabi SAW, kami nak bai'ah kamu ni, nak bai'ah apa? Faqala ala sam'i wa ta'ati fil nasyati wal kasal wa ala nafaqati fil usri wa ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa lakumul jannah ila akhir hadis. Jadi Nabi SAW menerangkan, kamu kena bai'ah kepada saya. Pertama, kamu kena dengar, jangan tak dengar cakap Nabi. Yang kedua, sudah dengar kamu kena taat, kamu kena ikut. Kemudian dalam keadaan kamu rajin atau malas, dengar dan taat ni kamu kena buat. Dan kamu mengeluarkan nafkah dalam keadaan yang susah, dalam keadaan senang orang nak keluarkan nafkah, tapi dalam keadaan susah juga kamu membelanjakan fi sabilillah. Dan bahawa kamu itu menyuruh dengan yang ma'ruf,
dan bahawa kamu itu melarang daripada yang munkar, dan oleh itu bagi kamu syurga. Ini lagi bagaimana Nabi SAW dikurniakan keistimewaan menjanjikan syurga kepada golongan tertentu. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu, untuk Imam Ahmad ada satu wajah yang lain dan satu riwayat yang sedikit berbeza, iaitu daripada Jabir. Dia berkata adalah Al-Abbas mengambil tangan Nabi SAW, dan apabila kami selesai, Nabi SAW bersabda, akhaztu wa a'taitu, saya mengambil dan saya memberi. Maknanya jaminan syurga kepada sebahagian daripada umat. Maknanya akhaztul bai'ah, aku ambil bai'ah, wa a'taitul jannah, dan aku memberi syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam riwayat yang lain bahawa Nabi SAW bersabda kepada mereka, kamu berbai'ah untuk dengar dan taat. Lalu Nabi SAW bersabda, walakumul jannah, dan bagi kamu itu syurga. Jadi ini semua bukti-bukti keistimewaan Nabi SAW dalam bab menjamin syurga bagi sebahagian umat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.